الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Memuliakan tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Mudah-mudahan malam ini kita dilimpahi rahmatnya, ampunannya. Mudah-mudahan kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung lagi tafsir kita. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kepada kita kefahaman yang mendalam kepada isi kandungan Al-Quran Al-Karim yang sememangnya turun bersama dengan diutuskan Rasul. Tugas Rasul ialah yatlu alaihim ayatih, bagi dia membacakan kepada mereka, kepada kaumnya, kepada umat manusia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, begitu juga untuk membersihkan mereka daripada segala dosa dan noda. Khususnya dengan kita membaca Al-Quran Al-Karim, kita dapat faham, kita dapat membersihkan diri kita daripada segala kekotoran, terutamanya kekotoran syirik, dan menjadikan kita manusia hamba Allah yang soleh, yang benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Semuanya itu adalah isi ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang kita baca ini. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kepada kita keluasan dalam kita memahami ayat-ayatnya, insya-Allah. Malam ni tuan-tuan kita sampai tentang Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ma dua harakat kita baca. Dua harakat. Ada alif kecil kat situ. Alif kecil dia tak besar, sebab ada qiraat yang dia baca dengan hazaf alif, dia baca dengan pendek. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kita baca Maliki Yaumiddin. Dua betul. Kalau ada imam yang baca pendek, ataupun dia terbaca pendek, ataupun memang sah-sah kita dengar dia baca pendek, dia tidaklah sampai menggugurkan ataupun membatalkan solat. Kalau ikut kaedah asas, kalau kita baca Al-Quran, kita baca surah Fatihah khususnya, hilang satu huruf ataupun tambah satu huruf, jenis-jenis gitu kan, dia dikira lahnul jali, kesalahan yang besar. Tetapi pengecualian terhadap beberapa tempat, contoh Maliki Yaumiddin salah satunya. Kerana kalau kita ambil 7 qiraat dah, ambil 7 qiraat yang mutawatirah, dia ada imam qiraat. Yang pertama Imam Nafi', yang kedua dia ada Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, yang ketiga ada 3 Imam Abu Amr, 4 Imam Ibnu Amir, 5 Imam Asim, 6 Hamzah, Imam Hamzah, 7 Imam Al-Kisai.
Bagi bertujuh qiraat ni, tujuh qiraat ni, dua sahaja yang dia baca dengan panjang Maliki Yaumiddin. Ma tu dua sahaja. 5 baki imam tu lagi depa baca dengan pendek Maliki Yaumiddin. Jadi kalau kita pergi macam Morocco contohnya, Maghribi, kebanyakan depa baca dengan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Betul-betul makna lariak, makna dia ada sikit, tetapi makna itu juga tak ada masalah. Pada maksud tidak ada masalah. Yang menguasai ataupun pemilik ataupun pentadbir sama, tak ada masalah. Maliki Yaumiddin, ya, dua aja. Asim dan Kisai sahaja yang baca dengan panjang dua harakat. Maliki Yaumiddin. Kita Imam Asim, kita Imam Haf, kita baca ikut riwayat Haf, Ha, Fa, Sad. Dia adalah rawi kepada Imam Asim, yang imam yang kelima. Baik. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin, yaw harful lin dibaca dengan lembut. Yaw dibaca dengan lembut. Yaumiddin, yaw macam tu kan. Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Middin, kemudian middin ada syaddah atas dal, kena tekan sikit. Middin, berhenti dia mesti din, huruf dad, huruf nun, lidah diangkat menekan ujung lidah, mengangkat ke atas. Middin, din, dia tak boleh middin, tutup mulut tak boleh, salah. Okey, itu dah sudut bacaannya. Baru kita tengok kita tengok dia punya terjemahan dan tafsirannya serba ringkas insya-Allah. Maliki Yaumiddin, ayat yang keempat dalam tafsir Nurul Ihsan, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Tuhan yang memiliki hari pembalasan, ataupun Yaumul Jaza, ataupun Yaumul Hisab, ataupun Yaumul Qiyamah. Ada banyak nama hari kiamat, iaitu hari kiamat kerana tiada pemilikan dunia dan akhirat. Adapun di dunia ini pada zahirnya, maksudnya tak ada siapa pun yang memiliki melainkan Allah Ta'ala sahaja. Adapun di dunia ini pada zahir ada pemilikan raja-raja. Dari sudut zahir di dunia ini adalah milik raja-raja, milik kita. Tetapi pada hakikatnya tiada yang memiliki seorang pun dunia. Tak ada siapa pun memiliki dunia dan akhirat melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sebab tu ada Allah Taala bagi kepada dia dunia, harta kekayaan melimpah ruah, kemewahan macam-macam ada. Allah Taala boleh tarik sekelip mata. Ada orang yang dia tak ada apa, tiba-tiba dunia runtuh, dia kaya daripada orang yang pernah kaya sebelum dia. Siapa tengok apa? Cerita apa? Alibaba. Dia boleh masuk yang insing apa? Yang insing mata kaji. Begitulah saya. Baik. Dia kaya sekali mata. Apa pun yang kita miliki, semuanya sebenarnya pada zahirnya sahaja, tidak pun kita miliki. Kerana Allah Ta'ala boleh ambil bila-bila masa saja, dengan sekelip mata. Dunia akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala punya. Baik.
Allah Ta'ala templak, Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala tak suka, murka kepada Qarun. Antaranya sebab dia kata apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia bawa dia bawa kunci khazanah ataupun kunci harta benda, harta dia lah, milik dia lah. Kunci saja pun kena bawa. Dia katakan 70 orang yang besar-besar bawa kunci, anak kunci saja. Tu bawa anak kunci. Kita boleh bayangkan anak kunci tu buka pula gedung dia tu. Tengok ada berapa banyak harta. Dia kata apa? Qala innama utitu ala ilmin 'indi. Sesungguhnya apa yang aku dapat ini adalah berdasarkan dengan ilmu yang ada kat aku. Lain kali Allah Ta'ala ambil kat dia sekelip mata. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Ambil, tenggelam habis. Kalau di Mesir ada tasik Qarun. Tapi bukan takat tu je. Sampai di Malaysia, kalau ada orang jumpa harta benda, harta Qarun. Tu dia kaya semua Qarun ni. Qarun. Qaf alif ra waw nun, Qarun. Harta Qarun kita panggil. Baik. Selesai yang tu. Apa benda yang kita nak belajar di sini? Tak ada satu pun milik kita. Semuanya Allah punya. Tuan-tuan boleh dengar nasyid apa nama? Iwan dandut. Dulu dia dandut. Lepas tu dia berubah apa nama kepada insaf. Dia pun tinggal dunia dandut dia tu, dia pergi jadi orang yang baik lah, dengan pakaian tabligh, dengan jubah, dengan serbannya. Dia buat lagu berunsurkan Islamik. Tiada yang kita punya, semua Allah Ta'ala punya, dia kata. Betul. Sebab apa kita kedekut? Sebab kita dah rasa apa yang ada kat kita tu kita punya. Pasal apa pun tengok balik. Macam tu. Allah Ta'ala bagi kat aku, sedangkan Allah Ta'ala bagi kita ni untuk uji kita ni lagu mana. Sama ada kita nak bagi kongsi rezeki ataupun bagaimana. Kalau dalam TV kongsi rezeki, apa kongsi rezeki, farm fresh susu kan, farm fresh, bos susu. Kalau tuan-tuan tengoklah, saya pun tengok minggu lepas tahu tak ada, kita tengok kan, bagus kan? Susu, bos susu. Kongsi rezeki, apa yang ada dia kongsi. Semalam saya dengar pergi baca Yasin, seorang hajat sahabat kita, Qobla Ustaz, baca Yasin. Hajat dia ialah untuk kesihatan kok dia yang berada di hospital, darah 200 tak turun-turun. Boleh sembang tak? Boleh tak sembang sikit? Tapi pemurahnya ya Allah. Orang mai hospital lawan dia, orang mai duk bagi duit dia. Duit yang orang duk bagi kat dia tu bukan dia taruh, bagi orang lain mai, dia bagi orang tu pula. Dia dekah pula. Baik semua. Tu payah. Banyak lagi lah yang disebut oleh adik dia sebelah ni. Masya-Allah. Kan? Kita macam saya pun boleh sembang, tapi itu dia. Nak buat bukan mudah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita keyakinan. Ya Allah, bila kita yakin Allah Ta'ala semua yang Allah Ta'ala punya, kita bagi pun apa takut untuk jadi fakir, untuk jadi miskin. Pasal Allah Ta'ala boleh bagi lagi. Allah Ta'ala boleh ganti yang lebih baik daripada apa yang kita ada lah ni. Baik, terus arti ad-din di situ. Tentu tak, kalau ada yang pen tu salin lah, kalau tak ada tu dengar jelah ngapai. Arti ad-din. Ad-din pada bahasa ialah al-jaza' ataupun balasan. Ad-din. Kama tadinu tudan, ada satu hadis sebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun." Cerita dia tadi tuan, yang saya duk cerita tadi ni, tafsir hak tadi ni dah cukup dah untuk kita maknanya. Ini tambahan lah, tambahan. Tu dah cukup dah yang tadi ni. Kita boleh faham yang tu. Ini tambahan.
untuk memberikan lagi kefahaman kepada kita. Adakah maksudnya, adakah sesudah kita mati dan menjadi tanah dan tulang, adakah kita akan dihidupkan semula serta dibalas dengan apa yang kita lakukan? Inna lamadinun, ada situ. Adakah kita akan dibalas balik? Kita dimatikan jadi tanah kan, tulang pun habis tak ada apa dah. Inna lamadinun, adakah kita akan dibalas balik dengan apa yang kita lakukan sebelum kita mati jadi tanah, jadi tulang? Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'al ma syi'ta kama tadinu tudan. Tadinu tudan tu, berbuatlah apa sahaja yang kamu suka, seperti mana kamu buat begitu juga kamu akan dibalas. Maliki yaumiddin, bila kita salat Allahu akbar, maliki yaumiddin, kita ingat Allah, satu, ingat Allah pemilik yang memiliki hari kemudian. Bukan dekat hari kemudian, dunia akhirat. Bila kita yakin Allah Ta'ala pemilik dunia akhirat, pemilik hari pembalasan nanti, maka kita akan jadi orang yang sentiasa beringat. Sebab yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas jahat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang dia buat sesuatu kebaikan, maka akan digandakan jadi 10. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang dia melakukan kejahatan, satu kejahatan, dia tidak akan dibalas melainkan satu sama tak digandakan. Wahum la yuzlamun, mereka tidak akan dianiayai, tidak akan dizalimi. Itu nak habut sebut rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita buat baik, Allah Taala ganda lagi pahala. Tapi kalau kita buat jahat, satu tu lah. Satu tu. Jadi sebenarnya betapa mudahnya untuk kita nak himpun pahala. Nak himpun pahala banyak. Satu pun kita dah boleh berganda-ganda. Baik. Macam tu juga besok kita di akhirat nanti, kita akan dibalas. Cuma kita duk takut dia. Takut dia apa? Kita kena takut, kena ada takut yang kita ada buat baik ni, akhirnya tak ada apa, hilang. Wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan pahala. Dah dapat pahala, tiba-tiba masuk dalam akaun kita, lah kali keluar sebab scammer contohnya. Scammer lah ni cukup popular. Orang Pedang pun kata ada scammer dahsyat. Aku tak ada contoh. Dia pergi kerja tak lain lah. Pandai cakap kan. Pandai cakap boleh untung banyak. Untung dunia lah. Tapi akhirat azab. Dan ada token pergi kerja dengan token mana tu, balik mewah, kaya. Lepas tu habis pergi pula scammer pula. Kadang-kadang mereka buat kerja tu bukan tak tahu kita dia buat kerja jahat. Dia tahu kita dia buat kerja jahat. Tapi manusia ni begitulah. Kadang-kadang dia tidak dapat menahan diri dia sendiri. Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, macam wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Umumnya ayat tu cerita tentang macam mana kita ni tak boleh, susah sebenarnya kita nak tahan diri kita. Kadang kita tahu, tapi kita tak boleh nak tahan diri kita untuk melakukan. Kita tahu kebaikan, tapi kita tak boleh nak bagi kita tak boleh nak buat kebaikan tersebut. Contoh saya sebut, tahajud, bagus dah tahajud bagus lah. Tapi siapa yang boleh bangun malam untuk dia buat walaupun 2 rakaat? Susah. Kadang-kadang dia bangkit awal pun dia tak boleh buat lagi tahajud.
Go lengur, tak ada apa-apa, tengok-tengok kalian tengok orang azan dah subuh. Bukan senang. Kita tahu tak baca Quran tu bagus. Kan satu huruf ganda 10, alif lam mim 30. Tapi rajin tak kita? Kita lebih rajin untuk kita bersembang, kita berwasap, berborak. Kita nak main masjid, nak sembahyang 5 minit, 10 minit, rasa susah. Padahal kita tahu ganjaran dia besar. Kita lebih suka pergi ke kedai kopi, minum kopi, walaupun dulu cawan duduk 3 jam, cucuk sebiji. Padahal tak ada hadis pun. Pergilah ke kedai kopi, minum kopi, anda akan dapat pahala berganda-ganda. Syurga yang tingginya. Tak ada. Bukan maksudnya tak boleh pergilah. Tapi kadang-kadang tu pergi kedai kopi tu bukan dekat 5 kali sehari macam sembahyang di masjid. 6-7 kali sehari. Pergi pulang kedai kopi boleh duduk. Tambah tempat kedai dana. Baru ni viral kata saya tak tahu lah viral kat mana, tapi depan abang. Roti canai 3 janda. Kau bela Bukit Pinang apa guru. Jadi mak dia janda, anak dia janda, kawan mak dia janda juga, 3 janda. Saya temu abang, tuan-tuan cari sendiri. Tidak. Kau sini pada. Duduk renyah tu maknanya saya ada aku tu. Tak apa, pergilah. Jadi kedai yang laku yang ada anak dara. Kalau ada orang tua, tak ada siapa nak lepas. Tak sedap pun pergi juga. Janji boleh jaga mata. Sudah tu. Banyak nama bagi Yaumiddin. Antaranya Yaumul Qiyamah. Jadi bila sesuatu tu dia ada banyak nama, menandakan besar benda tu, hebat. Dan menandakan juga baiknya, dan menandakan juga boleh jadi buruknya. Macam tu. Maksudnya bukan sesuatu yang kita kata yang masyhur, yang hebat, yang agung. Bila sesuatu itu ada banyak nama. Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. 99 ada 99. Nabi kita ada banyak nama juga. Nama Ahmad, Muzammil, Muddathir dan macam-macam lagi. Baik. Antara nama Yaumiddin ialah Yaumul Qiyamah, kebangkitan. Antaranya ialah Yaumul Hasrah, hari kerugian, hari penyesalan. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Surah Maryam. Berilah peringatan kepada mereka tentang hari yang orang akan menyesal, orang akan rasa rugi sangat. Pasal apa rugi? Pasal awak yang aku waktu duduk dunia aku tak bulun. Ataupun bagi orang kafir, pasal apa aku tak beriman. Kalau bagi orang beriman, pasal apa aku tak boleh untuk melakukan amalan ibadah. Hak duduk syurga, hak duduk tingkat bawah, awal aku tak boleh, cukup boleh duduk tingkat atas sikit. Dan sebagainya. Semua kita akan rugi. Semua kita akan rasa rugi. Orang yang rasa duduk syurga pun rasa rugi. Lagi mana dia tak duduk di tempat yang tinggi. Sebab dia akan tengok orang yang lebih tinggi dari itu, dia Masya Allah tabaraka. Yaumut Tanad, hari pemanggilan. Semua dipanggil. Awal-awalnya akan dipanggil daripada kubur. Kita baca dalam surah Yasin. Macam mana? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Sebelum tu pada qalu, macam mana? Ayat dah tu. Surah Yasin. Bila dibangkitkan akan ditanya, dia bertanya pula, siapa dah celaka kami, celaka kita ni, siapa yang bangkitkan kita dari tempat tidur kita? Pasal dulu dia tak percaya bahawa dia akan dibangkitkan semula. Dia pun duduk fikir. Jadi ada beberapa tempat dalam Quran, bukan satu tempat, Allah Ta'ala cerita banyak kali itu sebagai satu penegasan. Sebagai satu penegasan. Cerita tentang Allah Ta'ala matikan dan Allah Ta'ala hidupkan semula nanti.
Jadi orang puak musyrikin umpamanya zaman Rasulullah pun, bila Rasulullah cerita tentang ramai ayat tentang esok kita akan dibangkitkan semua, mereka tertanya-tanya, adakah kita akan dibangkitkan semula setelah kita jadi tanah, dah habis tak ada apa? Ya Allah Ta'ala sebut, macam mana kamu boleh fikir macam itu, sedangkan aku menjadikan kamu tak ada apa-apa langsung pun. Bahkan lah ini hampa asal ada, lagi senang untuk aku akan bangkitkan semula. Dulu yang tak ada apa langsung pun boleh ada, tambah yang pernah ada, lagi mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk membangkitkan ataupun untuk menghidupkan semula. Ini banyak kalau kita tengok dalam contoh dalam Quran, Allah Taala sebut cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, "Idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang dah mati. Qala awalam tu'min. Allah Ta'ala jawab balik, awak hang tak percaya kah? Tak yakin kah? Tu Nabi Ibrahim. Qalu bala walakin liyatma'in qala walakin liyatma'inna qalbi. Bahkan ya Allah, tapi untuk aku nak bagi nampak rasa tenang hati, kau tak percaya, nak bagi tenang. Tu yang Allah Ta'ala suruh ambil 4 ekor burung untuk disembelih, diletak di tempat asing-asing, kemudian panggil 4 burung yang disembelih, yang dicincang, dipotong-potong semua tu dah mati dah. Mai kat dia adalah bentuk yang asal sebelum disembelih, sebelum dipotong kecil, bila dipotong-potong, mai kat dia dalam bentuk yang sediakan kawan. Cerita tentang Nabi Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Orang Yahudi kata Uzair ni anak Allah. Jadi bila dia melalui satu kawasan tu dah mati dan bangunan orang tinggal, kawasan tu dah jadi macam mana orang tinggal dan orang mati bahaya tu, dia duduk sampai tu tanya-tanya macam mana Allah SWT menghidupkan besok dia orang yang mati. Lalu Allah Ta'ala mematikan dia selama 100 tahun. Mi'ata amin summa ba'atha, kemudian Allah bangkitkan kembali dia. Uzair. Itu cerita dalam surah Al-Baqarah. Nanti insya-Allah ada masa kita cerita banyaklah yang kita ceritalah sampai waktu tu. Ini saya cerita dululah, cerita abuan. Cerita sikit. Cerita. Ada Nabi Isa alaihi salam, contohnya dia pernah antara mukjizatnya ialah menghidupkan orang yang mati. Antara mukjizat. Antara dalam disebut dalam tafsir, Nabi Isa pernah menghidupkan siapa nama? Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh. Nabi Isa hidupkan salah seorang daripada kaum dia tu, tapi dia pun tak puas hati. Ini baru mati, mungkin dia tak mati lagi. Lain ini cuba kau hidupkan hak yang mati tu, lama orang ni, zaman Nabi Nuh. Jadi bangkit. Apa dalam tafsir ada sebut, cek balik tafsir mana. Tapi yang saya ingat tu, yang saya baca dalam tafsir Abdul Hasir disebut, yang saya ambil tafsir mana saya tak ingat, merujukan dia, dibangkitkan Sam bin Nuh, suruh orang waktu tu zaman Nabi Isa tu untuk beriman dengan Nabi Isa, kemudian dia pun bersyahadah, mati balik. Cerita Nabi Musa alaihi salam yang nama surah Al-Baqarah tu pasal Baqarah yang ada pada zaman Nabi Musa alaihi salam diambil diambil daripada sebahagian lembu tersebut dan dipukulkan kepada mayat itu bangun, dia sebut siapa yang bunuh dia, mati balik. Itu cerita hak yang ni bukan waktu selepas kita hidup di dunia dah. Dalam dunia lagi pun Allah Taala dah tunjuk macam mana Allah menghidupkan yang mati. Tambah besok ni kita mati habis semua, kita dibangkitkan ke mahsyar besok ni, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Kemudian yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumiddin juga dinamakan sebagai hari perhitungan. Wallahu sari'ul hisab. Allah Taala sangat cepat hitungannya. Cepat. Nak hisab daripada zaman Nabi Adam sampai habis manusia yang terakhir. Sebelum kiamat berlaku tu, berapa ribu, berapa juta orang nak dihitung. Nanti besok dah hari kiamat. Wallahu a'lam. Yang ni kita akan semua hadapi besok ni. Semua kita akan hadapi. Berimpun di padang mahsyar, habis tunggu seorang duk beratok. Waktu tu tak ada siapa peduli dengan orang yang ada sebelah dia. Dalam keadaan yang kita tengok apa? Telanjang. Tak ada seorang benar pun. Sayyidah Aisyah tanya radhiyallahu anha, ada tu malu lalu tu tak ada seorang benar pun. Tak ada kan. Waktu tu tak ada siapa duk fikir, duk tengok kawan sebelah, duk tengok kawan, tak ada. Semua duk fikir hal masing-masing. Nak selamat diri masing-masing. Baik. Kemudian yaumul akhirah, hari akhir sana nanti. Yaumul wa'id. Yaumul wa'id, hari janji yang siksaan. Ada orang dia mempertikaikan ataupun dia merendahkan ataupun dia tak percaya kepada hari yang besok ni ada siksaan. Hak baru ni artis Indonesia, apa nama saya pun tak tahu. Kan duk tengok scroll saya ingat dia mana YouTube. Dia boleh kata is no. Kalau kata boleh masuk neraka tak apa. Dia boleh kata macam tu. Esok duduk neraka saya tahu dah. Esok boleh dijumpakan dengan ramai orang hak yang seangkatan dengan saya. Boleh buat pesta pula dalam neraka. Boleh sembang macam tu. Ulama Buya Yahya tegur. Jangan duk sembang kata. Jangan duk sembang. Macam tu kita tak tahu macam mana teruknya besok di sana. Itu orang yang tidak ada ilmu. Itu yang pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Jadi hari akhirat ialah yaumul wa'id, hari yang dijanjikan siksaan kepada orang yang melakukan kejahatan. Berat timbangan amalan jahatnya. Kan? Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kita ambil ayat. Kita ambil yang wadduha ke bawah, ambil zu'ama lah. Amma man sebelum tu, amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikan dia, maka dia akan Ini kipas. Jangan duk jatuh sudah. Lagi arwah pula. Agar boleh tukar juga tu. Apa nama ni? Siapa yang berat dengannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, dia akan hidup dengan hidup yang seronok. Baik, yaumul wa'id. Jadi kita akan sampai pada hari itu yang kita selalu kena duk ingat selalu. Bila sebut Maliki Yaumiddin, mai dalam kepala ni antaranya ialah yaumul wa'id, yaumiddin tu. Hari akan dibalas dengan kejahatan kepada seseorang yang melakukan kejahatan. Kalau Allah Taala tak mengampunkan kita dengan dosa-dosa kita yang kita lakukan di dunia, maka teruklah kita besok ni nak menghadapi siksaan di hari akhirat ini. Kemudian yaumut taghabun. Yaumut taghabun, terbuka aib dan sebagainya. Ada satu surah nama dia, surah At-Taghabun. Yaumut taghabun akan terbuka aib kita. Akan terbuka aib. Jadi untunglah kita, sesiapa yang mudah-mudahan kita pun doa, ya Allah ya Tuhan, tutup aibku besok nanti di akhirat nanti supaya tak terbuka. Kita takkan boleh tutup aib kita. Nanti terbuka, tutuplah tak mana pun kejahatan kita di dunia. Besok di akhirat besok
Allah Ta'ala akan buka segala-galanya. Antaranya ialah untuk kita hadapi hari Yaumut Taghabun, hari yang terbuka aib seseorang, dengan kita menutup aib saudara kita hari di dunia ini. Dan satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Aib orang jangan kita buka. Tambah-tambah lagi tuan-tuan, sangat dahsyat. Kita boleh cerita dengan mudahnya dengan ada boleh perantaraan WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, macam-macam. Mesej biasa, macam-macam. Tak boleh buat. Yang asalnya boleh tahu hanya tahu 2-3 orang, habis semua orang tahu. Ada yang mungkin perlu kita cerita aib, ada mungkin ada. Tapi ada yang kita tak perlu cerita pun, sebab kadang-kadang ni adalah jiwa kita nak rasa kita ni orang hormat kita sebab kita tahu semua. Nak tahu apa pun kat dia. Apa nama gosip-gosip, apa gosip-gosip dia cerita pandai-pandai, kat dia semua tahu. Dia pun cari, dia shock. Dia cerita orang supaya orang nampak dia hebat. Hebat apa? Hebat dengan dia buka aib orang. Jadi ribah dan sebagainya. Wal'iyadzubillah min zalik. Dan sebagainya. Jadi hari itu akan terbuka. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tutup aib kita di akhirat nanti. Mana ada yang tak ada aib, mana ada siapa yang, mana ada orang yang tidak ada kekurangan, mana ada orang yang tidak ada aib. Semua ada. Tapi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya tutup aib kita di akhirat nanti, di dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Maksudnya, orang yang sempurna akal ialah orang yang menghitung dirinya dan beramal untuk bekalan sesudah matinya. Yang ni kita nak jadi orang yang sempurna akal. Orang yang cerdik, kita kata. Orang yang cerdik ialah dia hitung diri dia. Setiap hari dia akan ambil masa untuk dia bermuhasabah. Paling kurang sebelum tidur. Kan, ni pakar motivasi selalu cerita kita ni. Dr. Fadilah Kamsah. Kan, kita. Sebelum tidur fikir muhasabah tadi. Apa yang kita lakukan sepanjang hari kita berjaga daripada bangun tidur sampai kena tidur. Muhasabah diri. Apakah kebaikan yang kita lakukan? Cukupkah kebaikan tersebut? Ikhlaskah kebaikan yang kita lakukan? Ataupun sebaliknya, kita buat kejahatan. Kejahatan yang macam mana? Besarkah kecil? Jadi kalau kejahatan yang kita lakukan ataupun benda yang tak baik yang kita buat, dosa yang kita lakukan, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kebaikan yang kita lakukan, kita syukur kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala lah yang menggerakkan anggota tubuh badan kita untuk kita melakukan amal kebaikan dengan taufik dan hidayahnya. Ataupun kita melakukan yang sia-sia, tak ada apa buat, baik pun pahala pun tak boleh, dosa pun tak boleh, duk lena saja seharian. Okay. Tak ada apa-apa, termenung kosong kan? Tak membawa pahala, dosa pun tak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stop azan. Sikit ikut. Sikit. Baik. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bila kita baca Maliki Yaumiddin tu, kita ingat balik, kita hitung balik diri kita. Aku ni besok ni nak menemui Allah Subhanahu Wa Taala hari akhirat nanti. Hari akhirat tu akan dibalas segala amal kebaikan aku, amal kejahatan yang aku lakukan. Jadi waktu tu kita dah hitung diri kita. Kita muhasabah, tengok dalam diri kita apa salah kita. Kan? Apa kita rasa salah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita zalim kepada orang, kita minta ampun kepada Allah Taala. Kita minta keampunan, minta maaf kepada orang yang kita buat salah tersebut. Kita ambil duit orang, kita pulangkan balik
dan sebagainya. Fikir balik ni. Dia bukan dekat hari itu saja. Kalau dulu daripada awal, daripada hidup awal, semenjak kita dikira dosa pahala, balik tengok balik apa benda yang tak selesai lagi dari hidup ni, pergi selesai itu. Mau kita besok bila kita mati, besok masuk yang kubur, semua urusan-urusan tentang keduniaan semua selesai. Tak ada dah hutang dengan orang, tak ada dah hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu antara doa yang kita boleh doa, ya Allah ya Tuhanku, jangan kau matikan aku selagi mana aku belum selesai semua urusan di dunia. Maknanya kita pergi tu mana dalam keadaan yang seronok, tak ada apa dah, alhamdulillah. Ni kadang-kadang kita tinggal ada hutang tak bayar lagi, tanah tak pergi tak selesai lagi kan. Dulu biasa duk nanya orang kan. Hak bos nanya anak staff. Hak staff sama-sama buat orang, buat kenet, buat dengki dan sebagainya. Ni semua kita ingat balik, mau nak selesai semua. Takut-takut kalau tak selesai, besok kita nak kena bayar besok di akhirat nanti. Naya dengan amalan-amalan yang kita buat besok ni, kita sedekah ke orang. Kalau banyak tak apa, kut sikit, lain kali tak ada apa kat kita. Jadi berhati-hati. Baik. Kemudian berkata Umar Khattab tadi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu wa ta'abbu wa tahabbu lil 'ardil akbar 'ala man la yaqa 'alayhi a'malukum. Wa qala jalla jalaluhu yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihisap, dan timbangkanlah diri kamu sebelum kamu dipertimbangkan. Hitung diri kita sebelum kita ditimbang. Sebelum kita pergi ke yaumul hisab, kita ditimbang amalan kita. Lah ni kita timbang siap-siap dah amalan kita. Kita tengok yang mana baik, yang mana buruk, yang mana kurang, kita bagi elok, yang mana terlajak kita bagi elok-elok lah. Tak apa pun, yang maknanya bagi selesai macam kita kata tadi. Dan bersiap-siaplah untuk menghadapi perhitungan yang besar, menghadap Tuhanmu yang tidak tersembunyi daripadanya sesuatu apapun. Ala takhfa minkum khafiyah. Tak akan tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang Allah Taala apa-apa yang ada dalam diri kita semua Allah Taala tahu. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh. Ketahui dan ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa-apa yang ada dalam diri kamu, maka berwaspadalah, berhati-hatilah. Allah Taala innallaha alimun bidatis sudur. Allah Taala mengetahui apa yang ada di hati sanubari kita, yang tersembunyi di dada kita. Allah Taala tahu. Lah ni Allah Taala tahu apa yang ada dalam hati kita. Apa yang kita fikir, apa yang kita duk ingat, apa yang kita duk fikir dalam diri kita. Takkan kita terlepas. Semua Allah Taala Maha mengetahui. Takkan tersembunyi apapun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita kena ingat selalu. Yang kita kena ingat, Allah Taala tahu. Allah Taala Maha mengetahui. Kebaikan yang kita lakukan pun Allah Taala tahu, walaupun tak ada orang yang tahu. Kejahatan pun Allah Taala mengetahui. Allah Taala mengetahui dengan kejahatan yang dilakukan, walaupun tak ada siapa pun tahu. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala disebut dah ya. Pada hari itu kamu semua hadapkan kepada Allah, dihitungkan amalan yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripadanya Subhanahu Wa Taala. Maka takutilah kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala pemutus hukum ke atas semua makhluk pada hari hisab. Maksudnya Allah Taala ya, pemutus hukum. Dan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala adalah hukuman yang seadil-adilnya. Apa nama? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin.
Allah Ta'ala yang paling adil. Dan Allah Ta'ala sukakan orang yang bersifat dengan sifat adil. Inna Allah yuhibbul muqsitin. I'dilu. Hendaklah kamu bersifat sikap bersederhana, adil. Wa aqrabu littaqwa, iaitu mendekat, lebih dekat dengan ketakwaan. Sifat adil lebih dekat dengan ketakwaan. Okey, tidak ada yang berkuasa. Pada hari tersebut manusia bertanggungjawab dengan segala amalan mereka. Tidak ada yang berkuasa melakukan hukuman melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Adapun kita hidup di dunia, jika dihukum di mahkamah, maka kadang-kadang yang masuk penjara tu dengan kecekapan orang apa nama ni, pendakwa raya masuk jil. Padahal tak salah. Boleh jadi? Boleh jadi orang yang berada di dalam penjara di dunia ini, dia tak salah, tapi masuk juga dalam jil, penjara. Ada orang yang dia bersalah, tapi bila dibicarakan duduk di kandang bersalah, akhirnya tak bersalah, tapi dia memang bersalah. Ialah berdasarkan bukti-bukti kan yang ada lah. Ada orang yang dia bersalah dan memang dia dimasukkan dalam penjara disebabkan kesalahan dia memang bersalah, iaitu apalah. Nabi Yusuf sendiri, kita baca dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf dipenjarakan selama beberapa tahun. Berapa tahun? Silap disebut dalam tafsir, ikut satu riwayat 8 tahun dalam penjara. Cerita adalah cerita Nabi Yusuf dalam penjara. Nabi Yusuf salah tak salah. Tapi kadang-kadang ada di kalangan mereka yang ketika itu yang tak mau kalah dan tak mau malu kepada manusia dengan sebab ada kuasa yang ada. Jadi dia lebih rela untuk melakukan kezaliman asalkan air muka dia tak jatuh depan orang. Tapi cerita dia dunia tak apa. Esok di akhirat besok tak ada siapa pun akan terselamat. Allah Ta'ala adalah sebaik-baik penghukum. Allah Ta'ala lah penghukum yang Allah Ta'ala akan menghukum dengan seadil-adilnya. Baik. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita jawab, bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Sikit lagi habis. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Rahman dan Rahim. Betul ni? Betul. Bersifat mengambil tindakan terhadap perbuatan yang dilakukan kepada manusia. Jadi ingat, kadang-kadang masalah orang manusia ni, dia duk ingat Allah Ta'ala Maha Pengampun kan, tak apa kita buat jahat dulu. Saya kata ada dalam tu, ada juga tak apa kita buatlah, besok ni Allah Ta'ala Maha Ampunkan, Maha Pengampun. Jangan kita duk bertebiang lagu tu. Kalau tak ada nak mohon keampunan, mati dulu. Siap. Allah Ta'ala tak ampunkan, berat. Macam orang Yahudi nanti kalau kata kita baca ketentuan yang biasa kita dengar mengaji surah Al-Baqarah, terutamanya dia akan sebut orang Yahudi sebut ayyaman ma'dudat. Kami pun kalau masuk dalam neraka dalam berapa hari ya, betul keluar dia boleh buat mudah kan. Tak apa duduk dalam neraka sehari 2 hari tak apa. Kita ni minta simpang, mereka tak mau. Kata apa, kita orang Melayu ni kata apa, minta simpang malaikat 44. Saya tak jumpa lagi siapa yang dia kata 44 tu. Kita jumpa ada dalil ke ataupun siapa-siapa buka 44 ke ataupun dia bisa tengok guna malaikat 44 ke. Lagu mana wallahu a'lam. Jadi takat itu sajalah kita pada malam ini kita cerita tentang Maliki Yaumiddin. Mudah-mudahan dia memberi bekas kepada kita. Teringat Maliki Yaumiddin. Teringat apa? Teringat hari kemudian, hari perhitungan, hari yang orang menyesal. Waktu tu tak ada siapa dah yang berkuasa, hanya Allah Subhanahu Taala yang pemilik hari itu. Tengok apa yang aku ada, tidak ada apa-apanya kita. Maknanya kita tunggu sahaja pada sebarang
hukuman yang akan dihukumkan kepada kita berdasarkan kepada apa yang kita lakukan, sama ada kebaikan ataupun kejahatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin, dan masukkan kita ke dalam hambanya, golongan hambanya yang soleh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.